Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita start, jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk bab Ramadan lah ya. Seingat saya, pada tahun lepas kita dah bahas, kita buka pada bab puasa, tak habis pun. Kita sampai muka surat 143, selesai puasa yang paling utama. Jadi kita selesaikan pada tahun ni insyaAllah pada bab yang ke-35 bagi yang pegang buku kuning ni, iaitulah bab Lailatul Qadar. Eloklah kita pun nak masuk kepada 10 malam terakhir ni. Jadi kita bahaskan berkaitan dengan bab Lailatul Qadar pada muka surat 144, hadis yang ke-211, bab 35 Lailatul Qadar. Jadi kalau tuan-tuan pakai buku warna kuning ni lah dia, muka surat 144. Kalau yang pakai buku hitam 129 yang buku hitam. Yang tak ada buku tak apa. dia dengar, dia tulis, insya-Allah tak ada apa. Boleh dapatkan buku ini kat bawah lah, kat kedai. Kalau buka tak ada kot, kedai tutup kot. Ke kedai buka juga. Baik, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad hatta ataahu Allahul yaqin. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita masuk kepada bab Lailatul Qadar, iaitulah malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kita selalu cakap malam Lailatul Qadar. Kita ulang banyak kali. Sebenarnya Lailah tu malam dah. Jadinya yang sebenarnya malam Al-Qadar. Baik, malam Al-Qadar ni apa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita masuk kepada hadis, mari kita tengok apakah perkataan ataupun tafsiran ulama classical scholars ni berkaitan dengan Lailatul Qadar. Apa yang mereka kata tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ni basically dalam Al-Quran dia ada dua ayat berkaitan dengan Lailatul Qadar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ni ayat dalam surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Allah kata apa? Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang mubarakatin, malam yang penuh diberkahi, malam yang penuh diberkati. Blessing daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah Ad-Dukhan Allah kata yang pertama. Maksud yang surah yang kedua yang Allah turunkan ceritakan berkaitan dengan Lailatul Qadar, satu surah sempurna Allah turunkan, iaitulah surah Suratul Qadar yang kita selalu baca dalam Al-Quran dalam juzuk Al-Amma. Inna anzalna fi lailatul qadar. Ini Allah bagi tahu Al-Quran dah berkaitan dengan Lailatul Qadar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat special, malam yang sangat istimewa, sehinggalah kata para ulama, kata para salaf, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak bagi tahu pun bila malam Lailatul Qadar ni, maka sudah cukup kami akan bangun tiap-tiap malam untuk tahajud at least 2 rakaat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ini kan pula Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu di dalam Al-Quran bahawasanya Allah turunkan malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Dan di dalam hadis pula diperincikan pula malam Lailatul Qadar itu bila dia turun, apabila ia pada malam yang ganjil, iaitulah malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Para ulama khilaf di manakah berlakunya malam Lailatul Qadar. Sebahagian sahabat ada yang berpandangan pada malam ke-21. Sebahagian sahabat yang lain, Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Unais, sehingga dia bersumpah, wallahi malam Lailatul Qadar adalah malam yang ke-23.
Abu Bakrah ni sahabat ya, radhiyallahu anhu, dia kata apa? Malam Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-25. And majority para sahabat berkata, antaranya Ibnu Abbas dan yang lain-lain berkata, ianya adalah malam yang ke-27. Jadi yang tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi tahu malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir yang ganjil. Kemudian ada hadis yang mention lagi secara spesifik pada malam yang ke-27. Jadi kita ni kalau malas sangatlah, kita ni tak tahulah kalau malam yang ke ganjil ataupun malam yang ke-27 ni kita tak buat lagi ibadah pada malam tu. Sebab di sana ada hadis Nabi SAW pada 30 Syaban, Nabi bagi khutbah, telah datang kepada kalian, laqad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian satu bulan yang sungguh istimewa, iaitu bulan Ramadan. Padanya malaikat, padanya sufidatus syayatin, jin-jin dan syaitan ni akan diikat. Wa maradatis syayatin, jin-jin yang jahat juga akan diikat. Kemudian wa futihatil abwabil jannah, dan akan dibukakan pintu-pintu syurga. Wa ghulliqatil abwabil jahim, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Dan padanya satu malam khairun min alfi syahr, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, which is equivalent to 83 tahun. 83 tahun ibadah tanpa henti. 83 tahun bukan ibadah malam saja, ibadah daripada pagi 24 jam tanpa henti, berturut-turut. Yang kita sekarang ni ibadah, kita umur 60 tahun, mungkin kita ibadah, kita tolak tidur, tolak jaga, tolak semua tu, entah ibadah kita ni dalam berapa tahun ya? Tak sampai 10 tahun. 10 tahun kiraan waktu ibadah tu. Zuhur 5 minit, Asar 5 minit, baca Quran 10 minit. Kita nak kira-kira tu lebih kurang tak sampai 5 tahun. Tapi orang yang dapat malam Lailatul Qadar lebih baik ni, bukan 1000 bulan. Lebih baik khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 83 tahun. 83 tahun beribadah secara berterusan. Subhanallah. Sebab itu di last hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Faman hurimaha faqad hurim. Barang siapa yang diharam untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, barang siapa yang tidak diberi rezeki, barang siapa yang tidak ada niat untuk mencari malam Lailatul Qadar, barang siapa yang tak ada langsung intention dia, tak ada langsung passion dia, tak ada langsung terdetik dalam diri dia untuk mencari Lailatul Qadar, faqad hurim, dia telah diharamkan daripada keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah tuan-tuan. Sebab malam itu adalah malam yang sangat barakah. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Lailatul Qadar ni basically kalau kita lihat qaul para ulama, dia lebih kurang ada 5 maksud. Sebelum kita masuk pada hadis. Dah agak pula. Ini cakap selesa sikit ni. Yang pertama ialah maksud Lailatul Qadar ialah magnificent, greatness. Itu maksud qadar. Bila kita hadza fulan dzu qadar, fulan ni dia ada satu orang yang ada haibah, ada ketinggian, ada orang respect dia, ada keyakinan, ada orang baguslah, kita panggil hadza fulan dzu qadar. Dia respect, dia bagus, great. Jadi ini kita panggil qadar yang pertama. Sebab apa? Sebab malam itu adalah malam yang sangat istimewa, malam yang sangat special. Sehingga kan para ulama, Imam An-Nakhai rahimahullah, Imam Nakhai dia akan mandi setiap pada malam ganjil, pada 10 malam terakhir, mandi lepas maghrib. Kemudian Anas bin Malik, dia ada baju yang sungguh special untuk dipakai. Baju tu takkan dia pakai melainkan pada malam-malam ganjil Lailatul Qadar. Ada ulama daripada Kufah, saya lupa nama dia, dia ada satu baju 1000 dinar, dia hanya pakai pada malam ganjil Lailatul Qadar. Bila orang tanya kenapa pakai pada malam Lailatul Qadar, dia kata malam ni adalah malam yang special. Jibril alaihissalam turun. Tuan-tuan, dia kata Jibril alaihissalam turun, dan ini VIP ni. Jibril ni VIP malaikah. Jadi aku akan buat sambutan VIP. Kan Allah kata khuzu zinatakum inda kulli masjid, kan?
pakailah pakaian, ambillah berhiaslah dengan baik bagi lelaki apabila nak pergi ke masjid. Maka tuan-tuan, Jibril alaihissalam tak pernah turun dah ke dunia ini, tak pernah turun dah selepas terputusnya wahyu. Tapi sebelum itu, Jibril tiap-tiap masa dia akan turun ke bumi ini untuk setiap revelation, setiap wahyu. Tak kiralah wahyu daripada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Jibril. Jibril ni adalah yang ketua malaikat lah. Jibril ini dia akan turun untuk bawa wahyu sebelum daripada Nabi Muhammad lagi. Dan Nabi Muhammad ni last dia bawa wahyu. Jibril lah yang telah memusnahkan kaum Lut. Jibril lah yang telah menyaksikan banyak miracle kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kata barang siapa yang membenci Jibril maka barang siapa yang memusuhi Jibril maka dia telah memusuhi aku. Bahkan Jibril alaihissalam turun pada malam Lailatul Qadar, which is tahun sekali dia turun. Dia tak turun dah selepas tu. Dia turun setahun sekali. Lepas terputusnya wahyu, Jibril tak turun dah. Jibril hanya duduk dekat atas dan dia hanya bagi sampaikan maklumat kepada orang. Jibril dekat atas sekarang ni, apa tugas dia? Ada satu ustaz dia kata Jibril ni tugas dia lepas terputus wahyu, dia turun ke laut, kemudian dia naik balik ke laut, kemudian dia punya sayap tu daripada sayap itu dia kibas, terperciklah 70,000 percikan. Dari setiap percikan tu tercipta malaikat hadis palsu. Start hadis palsu. So sekarang apa tugas Jibril? Tugas Jibril ada satu sampai sekarang ni. Dua lah. Dia ada yang sentiasa dan ada yang tiap-tiap tahun. Dia panggil annually pada malam Lailatul Qadar dia akan turun. Tetapi yang selalu dibuat ialah pada dalam hadis yang sahih, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, innallaha idza ahabba fulana nada Jibril. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia sayang kepada seseorang tu, Allah akan panggil Jibril. Ini tugas Jibril. Jibril kata, Allah kata, wahai Jibril, aku sayang, aku cinta kepada si fulan tu. Aku cinta kepada Pak Long, aku cinta kepada ni yang main majlis Umratul Ahkam ni contoh. Moga-moga amin. Aku cinta kepada dia ni, maka Jibril kau cintalah dia. Subhanallah. Jibril pula bila dia dengar Allah kata cinta ni, dia panggil pula staff dia. Panggil staff dia. Malaikat, dia panggil malaikat. Wahai malaikat, dia kata, mari, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala announce kat aku bahawasanya Allah cinta dekat si fulan ni, maka kalian fa'ahibbu, cintalah dia. Maka seluruh penduduk langit, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala mencintai si fulan, fayuda'u lahu al-qabul baina ahli al-ard, maka diletakkan penerimaan, kecintaan, kesukaan di antara penduduk dunia. Ini tugas Jibril. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan Allah apabila benci pada seorang, Allah juga akan panggil Jibril, dan Allah kata aku benci si fulan ni, maka kau bencilah dia. Maka Jibril pun panggil staf dia, malaikat yang lain, wahai malaikat, Allah benci dia ni, kau bencilah dia. Maka akan diletakkan penolakan terhadap ahli dunia. Orang tak suka dia, orang tak ni. Sebab itulah Sufyan Ats-Tsauri apabila ada masalah yang menimpa dia, ni salafus salih, apabila ada masalah yang menimpa diri diorang, apabila binatang tak dengar cakap dah, apabila isteri ada buat macam-macam masalah, rumah banyak tikus, Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Aku akan muhasabah, aku bertaubat kepada Allah apa dosa yang aku buat, lepas tu settle masalah. Subhanallah. Kita sekarang ni banyak masalah yang datang kepada kita start cari salah orang dulu. Kita tak muhasabah, tak kembali kepada Allah. So ini ulama daripada Kufah ni, dia kata apa? Jibril turun ni. Jibril the greatest malaikah ni yang Allah Subhanahu Wa Taala saksikan, telah menyaksikan kepada dia. Dialah malaikah yang turun kepada setiap nabi. Dialah malaikah yang menghancurkan banyak kaum-kaum yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Now dia turun. Subhanallah. Now dia turun pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Dalam suratul Qadar, malaikat dan ruh turun. Ruh tu adalah Jibril. Bila Allah kata ruh dalam Al-Quran, refer to Jibril. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita kena prepare macam ni. Malam Lailatul Qadar kita kacak cantik, pergi masjid, solat tu solat yang laki lah. Yang perempuan memang tak boleh nak berhias, keluar rumah tak boleh pakai perfume pun. Laki pakai elok-elok, pakai yang sangat mahal, pergi tarawih pada malam 10 malam terakhir. Itu maksud yang pertama, iaitulah malam yang penuh keberkatan,
magnificent Lailah, greatness Lailah. Yang kedua, maksud yang kedua ialah al-qadar, maksudnya ialah sempit. Sempit. Seperti mana dalam Quran Allah beritahu apa? Liunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qaddara qadar. Wa man qaddara alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Allah kata apa? Bagilah orang yang diberi kurnia oleh Allah duit, nafkah yang banyak, harta yang banyak, maka infakkanlah kepada orang lain. Kemudian waman qudira alaihi, dan barang siapa yang disempitkan wang dia, tak apa banyak duit. Sempit. Keluar buka dompet pun ada berapa ringgit je. Maka Allah kata apa? Faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atallah. Maka sedekahkanlah, bagilah sekadar yang dia mampu sehingga tidak memudaratkan diri sendiri. Ni maksud yang kedua, qadar sempit. Nah, sekarang apa kaitan sempit dengan Lailatul Qadar? Kaitannya ialah, sempitnya ialah kerana pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruh. Malaikah semua yang di atas ni, Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka semua turun ke dunia. Catat amalan-amalan, ambil amalan-amalan, tetapkan qadar pada setiap hamba-hambanya ini. Turun pada semua, turun. Termasuklah ruh, tak ada yang di atas, turun semua ke dunia. Tengok semua amalan-amalan, siapa yang beramal ibadah, siapa yang ni untuk nanti kita akan masuk yang keempat. Tengok amalan-amalan mereka ni. Maka sempit. Sebab itulah dalam satu riwayat, apabila malam Lailatul Qadar, dalam riwayat yang sahih al-Bukhari, malam Lailatul Qadar, pagi tu, sabihatul yaum Lailatul Qadar tu, pagi Lailatul Qadar tu, selepas habis malam Lailatul pagi tu, maka akan tatla'u syamsu laisa laha syu'a, akan naiknya matahari, terbitnya matahari, tak ada pancaran, seolah-olah tak ada sinar, tak ada pancaran, tapi tak silau, boleh tengok dengan mata kita tanpa pakai Ray-Ban, tanpa pakai gelas yang ni tu. Sebab apa? Ikhtilafil ajnihatil malaikah, sayap-sayap malaikah ni menutupi, depa naik tu, malaikah ada sayap, depa naik tu menutupi langit tu, sehinggalah pancaran tu tak tembus kepada kita. Wallahi saya pernah saksikan. Saya sendiri pernah. Tapi malang ni bukan dekat Malaysia lah. Ketika saya belajar dekat Yaman, ketika tu memang student, memang bila musim Ramadan dia cuti pula kat sana. Memang full time lah kita, memang dekat masjid. Tiap-tiap hari je keluar ni, tiap-tiap hari free, tak ada apa kan. Tengok, masya-Allah, boleh tengok. Dekat Malaysia, Allah saya tak. Mungkin tuan-tuan pernah. Malaysia ni kadang nak tengok tak sempat, pergi kerja hantar anak, lupa. Jadi kita sibuk kat Malaysia. Itu adalah yang kedua, maksud qadar sempit. Yang ketiga, maksudnya ialah qada dan qadar. Yang ni yang selalu kita faham. Qada dan qadar. Sebab malam itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, wahai malaikah, Allah bagi tahu qada dan qadar setiap hamba-hambanya, setiap creature, setiap ciptaan yang di dunia. Apa akan berlaku the next year, apa akan berlaku sepanjang tahun yang akan datang. Dia ni dapat kena penyakit, dia ni kena covid, dia ni kena dialisis, dia ni kena ni, dia ni akan naik gaji, dia ni akan naik pangkat, dia ni gini akan berlaku gini. Itulah Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran, fiha yufraqu kullu amrin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin. Pada malam itu akan diputuskan setiap perkara. Subhanallah. Itu adalah yang kita paling famous lah. Yang keempat ialah orang, ni tafsiran atau tafsiran para ulama, maksud al-qadar ialah orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, dia akan menjadi orang yang signifikan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana pada pandangan pertama tadi, al-qadar maksudnya adalah benda yang hebat, benda yang greatest. Yang keempat ni maksudnya ialah orang pula. Bila orang dia duduk dalam keadaan yang hebat, dalam keadaan majlis yang diberkati, yang sangat hebat, dia juga akan jadi orang yang hebat. Siapa-siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, Allah akan angkat dia menjadi orang yang hebat. Allah akan catat dia menjadi orang yang hebat. Itu maksud Lailatul Qadar. Dia ada kaitan dengan tafsiran yang pertama. Dan tafsiran yang terakhir ialah Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama, sebahagian ulama kata, kenapa dikatakan Lailatul Qadar?
Kerana pada malam itu diturunkan the greatest book Al-Quran, revelation, turun kepada the best person, turun kepada greatest person, to the greatest nation, ummah. The best Al-Quran, yang bawanya adalah the best. Al-Quran adalah the best miracle, the best miracle. Yang bawanya juga adalah the best angel, the best malaikah. Turun bawa kepada the best person dekat dalam dunia ni ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The best daripada langit turun to the best kepada orang di bumi, rahmatan lil alamin, kepada umat yang terbaik kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. You are the best ummah, you are the best nation yang dikeluarkan kepada ummah. Itu maksudnya yang kelima. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar? And lima tafsiran ini valid dan tidak bercanggah satu sama lain. Ia bukannya tanaqud, tidak bercanggah, dan semuanya adalah khilaf ataupun perbahasan yang boleh dipakai untuk semua sekali. Lima ni. Tak usah ada gaduh. Oh maksudnya gini, tak. Semua tu adalah valid, semua tu ada dalil, Quran, sunnah semua. Itulah malam yang ada signifikan, malam yang terbaik, malam yang paling best. Begitu jugalah malam itu adalah malam yang sempit. Kerana apa? Kerana malaikah bersempit-sempit kat dunia ni sampai tak ada tempat. Begitu jugalah malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ditakdirkan. Begitu jugalah malam itu adalah orang yang beribadah pada malam itu akan jadi orang yang sangat hebat. Dan yang kelima, malam itu juga adalah malam yang diturunkan Al-Quran. First Al-Quran diturun daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara segerbuk sekali. Kemudian daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi secara berperingkat-peringkat, sedikit-sedikit, sehinggalah habis 23 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Itu maksud Lailatul Qadar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kita peluang, bagi kita semangat, bagi kita keinginan yang sangat besar untuk kita mencari malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Ia adalah malam yang terbaik, turun padanya the best ciptaan daripada langit turun ke bumi. Takkanlah kita tak nak ambil peluang ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar. Kerana Nabi SAW beritahu tadi, faman hurimaha faqad hurim, barang siapa yang telah diharamkan daripada malam Lailatul Qadar, maka dia telah diharamkan daripada keberkatan. Begitu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, barang siapa, kan Nabi ni satu ketika Nabi naik ke mimbar. Nabi kita amin. Ada 3 benda. Yang pertama ialah barang siapa yang adraka abawahi, barang siapa yang dapat sempat dengan ibu bapa dia, kemudian dia tak berbuat baik pada kedua bapanya, maka dia adalah orang yang sangat rugi. Yang kedua ialah ataupun orang yang ab'adahullah, Allah akan jauhkan dia daripada rahmat Allah. Yang kedua yang macam barang siapa yang adrakahu Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah, dan dia tidak diampunkan dosa. Siapa yang dapat berjumpa dengan Ramadan, dia tidak diampunkan dosa, maka Allah akan jauhkan dia daripada rahmatnya. Kalau dalam bulan Ramadan you tak bertaubat, you tak ada keinginan nak bertaubat, you tak ada keinginan untuk buka Al-Quran, tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran, you tak ada keinginan nak infak kepada orang, you tak ada keinginan nak berubah jadi orang yang baik, di luar bulan Ramadan jangan harap ab'adahullah, lebih jauh. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada perkara ini. Ab'adahullah. Dalam riwayat yang lain, man adrakahu Ramadan summa mata, kemudian dia mati, falam yughfar lahu adkhalahun nar. Dia sempat jumpa bulan Ramadan, dia mati sedangkan dosanya tidak ampun, masuk neraka. Subhanallah. Berat tuan-tuan. Sebab apa? Allah ni sekarang ni, kalau bos tuan-tuan kata sekarang ni kerja 1 jam saya bagi gaji full. Sebelum ni kerja 9 jam. Sekarang ni Allah kata apa? Kamu kerja 1 jam saya bagi gaji full, bukan full, bonus lagi untuk tahun 83, bonus untuk 83 tahun. Bonus, saya bagi gaji kamu 83 tahun terus. Contoh, kerja sejam dia, kau tak buat, kau tak nak ambil, kerja sejam pun kau tak nak ambil, untuk gaji full bahkan sampai 83 tahun, sejam ni pun kau tak nak buat. Maknanya kau memang jahat.
teruk sangatlah kau ni, sombong sangat kau dengan Allah ni. Ni Allah kata apa ni, puasa ni Allah suruh buat minimum requirement untuk kau dapat maksimum pahala. Dengan puasanya, dengan qiyamulail bersama dengan imam sampai habis imam, Allah bagi kau malam qiyamulail sepanjang malam. Kau solat 8 rakaat. Sekarang ni banyak masjid solat 8 rakaat dah. Dulu 20 rakaat. Memang kita lari lah 8 rakaat tu, esok nak kerja. Kan? Sekarang ni kebanyakan masjid 8 rakaat, betul? Semua masjid negeri je kena buat 20. Tu pun lari. Lepas habis tarawih, dia tak mau buat witir sekali imam, lari. Allah, saya kesian saya tengok. Half kadang-kadang lari, kesian. Kau lagi 5 minit je kau tunggu untuk solat witir dengan imam, kutiba lahu qiyamul lailah. Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang berdiri bersama imam sampailah imam selesai bagi salam lah, assalamualaikum Tuhan, nak belah-belah lah. Sampai habis witir, maka ditulis baginya qiyamul lail sepanjang malam. Bahkan kalau dapat 1 malam cukuplah untuk Lailatul Qadar, kamu dapat gaji 83. Itu pun tak mau, memang sayang. Sebab tu Allah kata ab'adahullah. Jadi hati-hati, walaupun ada rahmat, ada peluang pintu syurga yang terbuka besar, tetapi siapa yang tak mau ambil ini memang sombong sangat, Allah tak mau pun hang. Sebab itulah dalam riwayat Nabi beritahu, man lam yada' qaula zuri wal amalu bihi wal falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa kata Nabi yang tak tinggalkan perkataan dusta, perkataan maksiat, perkataan-perkataan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang buruk pada bulan Ramadan, Allah tak ingin pun hang punya puasa tu, walaupun hang tinggalkan, hang berlapak, hang berdahaga. Waliyahzubillah min dzalik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita keinginan untuk bertaubat, keinginan untuk buat baik, keinginan untuk menjadi orang yang soleh dan solehah, keinginan untuk mendoakan zuriat-zuriat kita yang akan datang ni, keinginan untuk menjadi orang-orang yang the best, the best. Okey, baik kita masuk kepada hadis. Panjang pula kalimah. Lailatul Qadar. Hadis yang pertama. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Kata Nabi SAW, hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, kata dia bahawasanya ada sahabat yang bermimpi melihat Lailatul Qadar ketika tidur pada 7 hari terakhir pada bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sahabat ni bermimpi dia nampak malam Lailatul Qadar berlaku pada 7 terakhir pada Ramadan. Lalu sahabat pun ni cerita kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bagi tahu apa? Qad tawata'at. Memang betul lah mimpi kamu tu, betul lah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitulah Lailatul Qadar berlaku pada 7 terakhir pada Ramadan. Dalam riwayat 10 terakhir bulan Ramadan. Barang siapa di antara kalian yang hendak mencari Lailatul Qadar, maka hendaklah dia mencarinya pada 7 hari terakhir. Pada 7 hari terakhir. Nah, ini hadis yang umum. Tak kira akan ada hadis yang kecil sampai 20 sampai 27. Cuma riwayat 7 tu hanya dalam Muslim sahaja. Okey, baik. So, kemudian daripada Aisyah, ni siapa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata 27 pada 7 malam yang terakhir. Ya, ni Rasulullah kata. Okey. So 21 22 tertolak dah lah. 21 22 tertolak. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatul qadri fil witri min ashril awakhir. Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal yang ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ni umum lagi. Yang kali 27, ni kali 10. 10 terakhir malam ganjil. Bercanggah tak pada hadis yang atas? Tak bercanggah sebab still 7 malam terakhir masih lagi
diperincikan pula pada malam ganjil. Hadis yang seterusnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awsat min Ramadan fa'atakafa amman hatta idza kanat lailatu 21 wa hiya lailatu allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafih qala man i'takafa ma'i falya'takif fil ashr al-awakhir فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر فالتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. Abu Sa'id Al-Khudri ni malam 21 lah malam 21. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari pertengahan, tengah-tengah ada 10 awal. Mula-mula Nabi i'tikaf pada 10 awal. Kemudian ini hadis ni dia bagi tahu bila Nabi dia bagi tahu malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir, Nabi pun i'tikaf 10 akhir sahaja. Tapi tahun kematian yang Nabi, tahun kewafatan Nabi i'tikaf 10 terakhir dengan 10 pertengahan dengan 10 terakhir. Ini menunjukkan bahawasanya bila nak i'tikaf bila-bila pun boleh. Tetapi yang paling digalakkan adalah 10 terakhir Ramadan. Ya. Hatta Syawal pun boleh. I'tikaf Syawal. Sebahagian sahabat i'tikaf pada Syawal. Orang pergi raya, dia pergi i'tikaf masjid. Dia pergi raya satu hari tu yang lain i'tikaf. Ada sebahagian sahabat. Okey. Lalu beliau i'tikaf pada bulan Ramadan dalam setahun pada malam ke-20, iaitu pada malam yang keesokan harinya beliau keluar dari i'tikaf. Mula-mula pada pertengahan kemudian nak keluar. Terakhir tu sepatutnya dia nak balik dah. Orang semua pun i'tikaf dengan Nabi ni. Dia pun nak balik dah. Lalu Nabi pun bersabda, barang siapa beriktikaf bersamaku maka hendaklah dia beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jangan balik. Sambung iktikaf. Sambung iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar, namun aku telah dibuat lupa tentang malam itu. Subhanallah. Dalam riwayat ada sebab kenapa Nabi lupa. Nabi SAW dimimpikan Nabi nampak malam Lailatul Qadar bila. Lalu Nabi pergi ke masjid. Nabi nak beritahu kepada sahabat-sahabat dia, tapi ada 2 orang yang tengah bertelagah, berbahas tinggi suara dalam masjid. Bila terjadinya keadaan itu, Nabi dia kata, aku dilupakan. Aku mimpi, Nabi kata aku mimpi bahawasanya malam Lailatul Qadar berlaku sekian, tetapi bila sampai ke sini aku dilupakan disebabkan ada 2 orang bergaduh ni. Subhanallah. Ada 2 patul akhir hadis tu wala'allahu khair, dan moga-moga ia adalah yang terbaik. Sebab apa? Sebab apa terbaik? Sebab iyalah kalau kita tahu bila Lailatul Qadar ada 2, maka bulan malam lain kita buat malam tu bulan Lailatul Qadar, kita shoot malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang malas pula, dia akan rasa sangat teruk lah. Tuan-tuan dah tahu malam Lailatul Qadar, dia tiba-tiba tak tertidur malam tu. Tak terbuat. Semua malam dia bangun. Malam tu dia malas. Tertidur. Kemudian dia tahu, kalau memang confirm lepas tu dia akan rasa, ya Allah, memang dia akan rasa teruk. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, kalau kita diberi rezeki untuk tahu malam Lailatul Qadar, jangan bagi tahu orang. Biar saja, diam saja. Kalau kita nampak Lailatul Qadar, yang pertama kita pun tak tahu betul ke itu tanda Lailatul Qadar. Entah yang kita tengok langit tu pun, matahari tu pun sebab tak nampak cahaya, sebab awan tutup. Kita pun duk yakin dah. Kita kat Malaysia banyak awan, bukannya kat Arab memang tak ada awan, tengok direct je. Tak memang tutup awan, kita nampak Lailatul Qadar. Kita pun duk update Facebook, update Twitter, update semua Lailatul Qadar malam tadi. Kan? Orang yang tak, kita pernah tak kita jadi itu? Jiran kotak ni, dia siap kita kotak ni semalam tadi, kotak ibadat, kotak qiyam. Ruginya kau. Kau rugikan orang pula. Sebab itulah dia dirah la'allahu khair. Subhanallah. Yang kedua ialah jangan gaduh. Dan saya pernah dalam hidup saya sendiri pun, waktu belajar juga lah, waktu di Yaman dulu.
Waktu malam lain tu memang nikmatnya, nikmat solatnya lain macam. Nikmat solat, nikmat kita memang nikmat lah, sebab kita memang bagi masa. Kau berani? Okay. Ada satu hari tu je saya gaduh dengan Arab. Saya tak ingat lah saya gaduh dengan siapa. Saya punya gaduh sampai tak sembang lah dengan Arab tu. Saya time tu saya seorang je orang Melayu, keluar dengan yang lain tu iktikaf. Memang lain orang Arab saja nak sambil iktikaf, sambil kita belajar bahasa Arab. Orang putih kata apa? Orang kita tu sambil menyelam minum air. Saya adalah biasalah orang Arab ni. Kepalanya ada saya bergaduh. Malam tu memang saya malas betul, ya Allah, malas betul nak. Solat pun sat je. Solat dengan imam sat. Lepas tu saya pun tidur. Rupanya esok tu Allah, saya tengok ada tanda lah. Saya pun rasa aduh, sebab apa? Sebab gaduh. Tu yang kedua, jangan gaduh. Laki bini, suami isteri 10 malam terakhir kalau boleh jangan bergaduh, kerana bergaduh itu menghalang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan buat ibadah sedap aja, tapi kalau dah bergaduh nak pergi masjid pun malas, nak apa-apa pun malas. Sebab gaduh. Please, suami isteri yang ada ataupun dan sebagainya lah, ya. Itu. Lalu Abu Sa'id ni ada pandangan pertama. Pandangan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan malam Lailatul Qadar berlaku pada malam 21 Ramadan. Pandangan sahabat juga. Tempat dia kata apa? Dia kata pada malam tu, hadis ni dia kata, Abu Sa'id yang riwayatkan hadis ni, dia kata aku tahu malam tu ialah malam 21. Malam apa tu? Dia kata Nabi mimpi, Nabi nampak dalam tidur dia tu hujan, famataratis sama' tilkal laila, hujan. Kemudian masjid ala arish, masjid ni dia lembab sehinggalah Nabi sujud dalam keadaan di atas tanah pada pagi harinya. Sujud di atas tanah sebab hujan. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri kata tu pada malam 21. Yang Nabi sujud tu, hujan pada malam 21. Yang kata malam 23 based on hadis ni juga, depa bezalah, beza bila berlaku malam ni. Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Unais, dan sebahagian sahabat yang lain, dia kata based on hadis ni juga, based on hadis yang kita baca ni, dia kata malam 23. Bahkan Abdullah bin Unais dia kata wallahi 23, malam 23. Sebab tu ada sebahagian ulama, dia antaranya ialah Allahumma salli ala Muhammad, Hasan Al-Basri, dia kata even Hasan Al-Basri antara pandangan dia kata boleh, Hasan Al-Basri tabi'in besar, dia kata boleh berlaku bila-bila malam pada malam Ramadan. So siapa yang solat tarawih dan siapa yang qiyamul lail tak pernah miss, subhanallah. Kalau pun berlaku pada awal ke semua, ini based on Hasan Al-Basri, nak pandangan minoriti. Imam Malik dan sebahagian sikit minoriti, dia kata apa? Tiap-tiap tahun bertukar. Tiap-tiap tahun bertukar. Boleh jadi 21, boleh jadi 22, boleh jadi 23, boleh jadi 27, boleh jadi tahun lepas gini. Ini ada juga pandangan gini. Ada juga pandangan gini. Dan kadang-kadang kita pun rasa macam tu. Rasa macam malam ni lah, tahun lepas, tahun ni pula rasa bukan 27. Kadang-kadang rasa macam tu. Tengok matahari pancar juga. Ni antara pandangan ni Imam Malik, bukan pandangan cikai-cikai. Tapi majoriti kata 27 lah. Tapi jangan dilupa ada pandangan ni. Jangan kita duk yakin sangat 27 tu confirm. Sebab ada pandangan ni. Okey. Based on hadis ni, Abu Sa'id kata 21. Abu Hurairah, Abdullah bin Unais kata 23. Tak, ni bukan berlaku pada malam 21. Ni berlaku pada malam 23. Subhanallah. Okey, baik. Bab yang habis, selesai. Tapi pandangan yang paling tepat, yang paling majoriti pegang jumhurul ulama adalah malam ke-27 sebenarnya saya kata tadi. Okey, sebab riwayat Muslim Nabi kata man kana yaltamisu lailatul qadar, orang siapa yang cari malam Lailatul Qadar, maka carilah pada malam yang ke-27. Yang hadis yang kita bergaduh tadi, Nabi kata aku lupa, kemudian carilah pada malam yang ke-25, 27 atau 29. Yang tadi. So mostly 27 lah. Cuma kita jangan yakin sangat sebab banyak pandangan. So buatlah 10 malam terakhir, terutama yang ganjil, buat semua. Qiyam semua. Kalau dapat tarawih pun subhanallah jadilah.
Ini kita maraton ni. Ini dah kita dah sampai ke final ni. Maraton ni pusingan terakhir ni. Sepatutnya pusingan terakhir ni kita dah pecut. Kita dah pecut. Tapi kadang-kadang yang banyak berlaku dan di banyak-banyak masjid 10 malam terakhir dah ramai give up. Sebab buat kuih raya. Sebab shopping, beli barang, nak buat rumah cantik-cantik, beli kapet baru, beli sofa baru. Wah, dah rasa rumah baru seronok duk rumah. Betul tak tuan-tuan? Kapet baru beli 4,000 tu. Duduk sedap. Kapet masjid keras lah. Sofa baru. Pergi masjid terkenal, teringat sofa tu. Tak puas hati. Balik masjid. Kan? Itu kita punya, sebab itu antara sebabnya lah. Kuih raya tu lagilah memang lah. Kan? So kalau bagi yang ada duit tu, belilah kuih raya dekat orang, kawan-kawan yang dia buat. Ada yang dia buat kuih raya, biar dia seorang je yang tak dapat Lailatul Qadar. Tak adalah. Bukan nak kata yang buat kuih raya tak boleh kata. Bukan. Biar seorang, biar dia berkorban. Kita beli je kat dia. Kita beli je dekat dia. Ada ikhwah kita yang jual kuih raya, kita beli kat dia. Dia preparekan untuk kita. Dia pun buat kuih raya tu, dia niat, saya nak prepare untuk ikhwah-ikhwah lain ni dapat malam Lailatul Qadar, tak payah dia orang sibuk buat kuih raya. InsyaAllah dia pun dapat. Kalau niat gitu, dapatlah share-share tadi. Ikhwah yang salafi ni beli kat saya bagi diskaun sikit. Bagi supaya korang ni jangan buat kuih raya. Okey, alhamdulillah saya memang tak pernah tradisi saya rumah kalau nak buat saya tak payah. Even rumah saya pun kalau nak masak, tak masak, beli je. Baca Quran ke kan lagi bagus kan. Masak satu, kalau nak masak satu, beli kat bazar je. Saya beli. Kalau orang masuk beli tu saya rasa seronok beli lah. Kita tak payah masak. Okey. Baik. 10.54. Saya nak masuk buat iktikaf. Kita ambil satu hadis je lah. Kita tak habis. Ambil satu hadis je. Sikit ya buat iktikaf ni. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 terakhir pada bulan Ramadan hingga Allah Taala mewafatkan beliau. Para isteri beliau kemudian juga melakukan i'tikaf setelah baginda lah, Indonesia translate, setelah baginda wafat. Dalam lafaz yang lain dikatakan Rasulullah melakukan i'tikaf pada setiap bulan Ramadan. Jika baginda hendak salat subuh, maka beliau menghampiri tempat sebelumnya dijadikan tempat i'tikaf. Tuan-tuan, Rasulullah memang i'tikaf. Isteri Nabi pun i'tikaf. Subhanallah. Waktu Nabi hidup lagi, Aisyah minta izin kepada Rasulullah nak i'tikaf. Nabi bagi. Kemudian Zainab pun minta izin nak i'tikaf. Nabi bagi. Lalu dia buat kemah dalam Masjid Nabawi 10 malam terakhir dia i'tikaf. Sebahagian, tak semualah, sebahagian isteri Aisyah, Zainab lagi berapa dah i'tikaf dalam masjid yang kecil tu. Sebab apa dia buat kemah? Sebab iyalah kemah lah. Pasal even Nabi pun buat kemah sendiri. Sebab tak nak nampak, tak nak distracted by others. Kalau isteri Nabi confirm kena buat kemah sebab depa tu nak lindung diri. Tapi kalau sekarang ni tak payah kemah pun. Sekarang ni ada tirai. Saya tak tahulah masjid mana yang boleh bagi perempuan i'tikaf. Tapi ada kan? Rasa tak ada ke Perak ni yang bagi perempuan i'tikaf? Surau Muhajirin kita, surau apa yang tempat ni? Surau apa? Mujahidin. Ada tempat solat perempuan? Please buka untuk perempuan i'tikaf. Kalau dia nak i'tikaf. Yang tak ada komitmen kat rumah, janda. Contohlah kan, tak ada anak. Ini isteri-isteri Nabi memang tak ada komitmen lah. Sebab apa? Isteri-isteri Nabi tak ada anak dan tidak boleh berkahwin lagi. Dia tak ada komitmen kat rumah. So selepas kewafatan Nabi, kebanyakan isteri Nabi i'tikaf di masjid dengan kemah-kemah mereka. Sebab tu saya kata, ada orang ni pandangan personal lah, kemungkinan khilaf lah sebagai orang. Tapi kita lihat, ada orang kata perempuan baik solat di rumah.
Kan? Biasa kita dengar kan? Perempuan baik solat rumah. Lebih baik afdal solat di rumah. Baik, saya setuju. Sebab hadis kata perempuan memang afdal solat di rumah. Salatuha fi baitiha afdal min salatiha fi masjid. Solat dia di rumah dia adalah lebih baik. Dalam bahkan dalam riwayat Tirmizi, solat dia dalam bilik dia lebih baik daripada ruang tamu. Solat di ruang tamu lebih baik daripada solat. Okey, tapi kita kena ingat Ibnu Umar, Nabi SAW beritahu, siapa-siapa perempuan kamu yang nak pergi solat masjid, jangan larang. Menunjukkan masa perempuan ni harus pergi masjid. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga ni khusus bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni yang kita akan dapat rasa enaknya di mana? Di pasar bazar Ramadan kan? Memang rasa enak lah. Enak tekak. Enak imannya di mana? Di masjid. Pesta ibadahnya di mana? Di masjid. Khususnya di Malaysia. Kalau negara Arab, merata kita akan nampak orang baca Quran, dalam bas bawa Quran, dengan Quran saja. Malaysia tak ada lagi jadi gitu. Tapi yang khususnya dekat masjid, dengan kuliahnya, dengan tarawihnya, itu wallahu a'lam, bagi saya perempuan yang dapat jaga fitnah, diri daripada fitnah, terutama zaman sekarang masjid dah besar dan laluan masuk tempat perempuan pun lain. Dia setiap sirai, anak berpandangan perempuan yang dapat elak diri daripada fitnah, dan dia kalau dia merasakan solat di masjid lebih tenang, lebih rasa lebih kuat, dapat lebih khusyuk dengan imam baca sebagainya, daripada dia duduk di rumah tak boleh nak solat dengan TV-nya, sofa barunya, cushion barunya, rasa nak baring saja, tak boleh khusyuk, maka afdal solat di masjid, terutama 10 malam terakhir. Sebab isteri Nabi bukan setakat solat di masjid. Iktikaf tuan-tuan kena tahu, 10 malam terakhir ni kita nak masuk iktikaf. Dalam mazhab Maliki saya bagi syarat, dalam mazhab Maliki syarat iktikaf mestilah sehari semalam. Tak sah iktikaf, kita panggil aqall muddatu lil i'tikaf. The minimum waktu untuk iktikaf. Sah dia minimum untuk sah. Mazhab Maliki kata apa? Sehari semalam. 24 jam. Kalau nak iktikaf 10 malam terakhir, memang tak boleh keluar lah tuan-tuan. Kenapa dia berkata gini? Based on perbuatan Nabi. Nabi tak keluar, melainkan hajat yang besar kena keluar. Antaranya menunjukkan, contohnya Nabi keluarkan kepala dia. Nabi keluarkan kepala dia untuk Aisyah sikatkan rambut. Nabi tak keluar pergi rumah dia untuk sikat. Aisyah pula kan rumah Nabi kan sebelah Aisyah, satu langkah je sampai. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan tahu lah. Jadi Aisyah keluarkan tangan sikat rambut Nabi. Nabi keluarkan kepala, Aisyah keluarkan tangan sikat. Romantik sikit, basah-basahkan rambut Nabi, sikat. Apa hang ni? Pergi je lah rumah. No, sebab apa Nabi tak pergi rumah? Sebab membatalkan iktikaf. Ini istidlal Maliki. Yang Nabi keluar adalah untuk Nabi kata untuk hajat je, untuk buang air besar, untuk makan, cari makan. Macam dalam hadis ni tuan-tuan akan lihat nanti ada Nabi hantar Sofiyah balik, isteri dia. Isteri dia datang. Kenapa Nabi dia tak pergi rumah Sofiyah? Kemungkinan itu adalah giliran Sofiyah lah, sebab Nabi tidur 10 malam terakhir. Sofiyah main nak jenguk Nabi, bagi makan ke, kan? Ya, borak. Sofiyah nak balik. So Nabi hantar Sofiyah balik rumah, sebab Nabi takut keselamatan Sofiyah. Hantar. Dalam hadis tu orang lain nampak, kemudian Nabi beritahu, ini isteri aku Sofiyah. Sahabat tu takkanlah aku buruk sangka kau. Nabi kata inna syaitan yajra majra dam ibnu Adam. Syaitan ni dia akan lalu masuk tubuh Adam. Dalam mazhab Ustaz dah sampai dah. Dalam mazhab Hanbali 1 jam. Minimum 1 jam baru sah iktikaf dia. Dalam mazhab Syafi'i tak ada minimum. Sat dia main masuk pun boleh. Alhamdulillah tuan-tuan, mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan boleh main iktikaf, tidur ataupun sat saja, main saja, tidur kat rumah. Iktikaf tu saja, qiyamul lail tu mainlah masjid. Dan saya pesanlah kepada masjid ni, kalau nak buat iktikaf ni, kalau boleh mic ini masjid, mic jangan kuat lah, sebab ada orang yang kadang-kadang nak baca Quran, nak solat sendiri. Mic tu jangan kuat. Lain lah kalau kita memang tahu memang semua orang nak solat belakang imam tu macam Masjidil Haram, semua orang nak solat, dia pun sedap. Ni kita pun solat dengar, kita pun kadang-kadang imam kita solat belakang dia, kita rasa kita pun tak khusyuk, baca apa pun salah. Jadi kita rasa seronok solat sendiri.
Jadi masjid-masjid boleh dia buat, tapi slowkan sedikit mic dia untuk jemaah yang solat saja. Yang lain pun boleh dia solat sendiri, istighfar. Antara yang boleh kita buat adalah solat, istighfar, baca Al-Quran, minta doa seperti mana doa Aisyah kata, kalau aku jumpa Lailatul Qadar aku doalah apa? Allahumma innaka afu, Allahumma inna as'aluka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, aku meminta kepada kamu afiah, kesejahteraan. Sejahtera ni umum, sejahtera dunia, sejahtera akhirat, harta semua. Dan fa'fu anna, wahai Tuhan, sejahterakanlah kami. Wallahu alam. So moga-moga Allah SWT bagi kita peluang untuk kita iktikaf 10 malam terakhir. Kalau pun tak sempat iktikaf sehari semalam seperti mana kata mazhab Maliki, maka kita iktikaf sekadar kemampuan sahaja, semaksimum yang kita boleh bagi, sebab kita pun ada urusan kerja kita, yang mana kerja kita itu adalah kewajipan bagi kita. Iktikaf adalah sunat. Jangan kita kejar sunat sehingga kita membebankan kewajipan kita. Tapi jangan risau tuan-tuan, kita cukupkan rehat siang hari, malam, insya-Allah. Allah itu adalah malam yang diberkati. Siapa-siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, insya-Allah dia diberkati, dia takkan penat, dia takkan apa, sebab dia akan jadi orang yang terbaik. Kita ni kadang-kadang pelik, kenapa aku ni, orang lain boleh ibadat kuat, siang ni boleh kerja kuat. Sebab he is the best. Dia ada tenaga yang best, dia ada otak yang best, dia ada akal yang best. Sebab apa? Sebab Allah bagi dia the best. Sebab apa? Mungkin dia pernah duduk kat malam Lailatul Qadar. So kita pun moga-moga kita jadi the best. Kita beribadah dan kerja kita tak efek langsung dengan ibadah kita. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang diampunkan dosanya pada bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Moga-moga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang penuh semangat mencari Lailatul Qadar, dengan iktikaf, dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan muhasabah diri. Moga-moga Allah SWT jadikan kita orang yang kuat berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah, dan diberi syurga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum pada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang, peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Yang semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.